Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fuad bin Musa. Nombor matrik saya di 22022 /030017. Saya dari grup KB53A. Jadi hari ini dalam subjek pengajian Islam, saya nak membentangkan slide yang bertajuk Gejala Keruntuhan Akhlak. Gejala keruntuhan akhlak. Okey. Di dalam tajuk gejala keruntuhan akhlak ni terdapat tiga topik utama, tiga benda utama, iaitu gejala sosial dalam kalangan remaja, kemudian punca berlakunya masalah keruntuhan akhlak dan cara mengatasi keruntuhan akhlak. Okey, jadi tiga topik ni. Yang pertama ialah gejala keruntuhan akhlak. Okay. Masalah gejala sosial dalam Malaysia tidak boleh dipandang sepi. Masalah sosial pelajar terus-menerus telah merunsingkan pelbagai pihak. Antara gejala sosial ialah kegiatan jenayah seperti dadah, minum arak, melanggar lalu lintas, senjata, bahan api, bermain judi dan lain-lain. Okay. Yang pertama, gejala sosial dalam kalangan remaja. Antara gejalanya ialah penyalahgunaan dadah, arak dan rogol. Okay. Dadah ditakrifkan sebagai bahan yang berbahaya kepada individu yang mengambilnya kerana dadah dapat mengubah cara minda dan sistem tubuh manusia berfungsi secara tidak normal. Dadah ni dia menghayalkan lah bila seseorang tu stres atau kemurungan, dia akan cuba ambil benda ni untuk hilangkan semua tu. Yang kedua, arak. Arak didefinisikan sebagai minuman yang memabukkan yang dibuat dari biji-bijian atau buah-buahan dengan diproses sehingga mencapai kadar alkohol yang memabukkan. Contohnya, buah anggur yang diperap lama sampai dia jadi masam. Dia beralkohol lah, contohnya. Okay, yang ketiga ialah rogol. Rogol merupakan serangan seksual yang apabila penyerang memaksa mangsa yang enggan bersetuju untuk melakukan hubungan seksual. Maksudnya penyerang tu dia datang menyerang mangsa. Mangsa tu tak nak pun, dia paksa, macam tu. Okay, seterusnya, punca-punca berlaku masalah keruntuhan akhlak. Okey, punca-puncanya ada 4 kat sini. Yang pertama ialah peranan ibu bapa. Yang kedua, masalah keluarga. Yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Dan yang terakhir, kurang didikan agama. Okey. Peranan ibu bapa. Ibu bapa kurang memainkan peranan dalam pembentukan dan perkembangan personaliti atau sahsiah remaja menyebabkan konflik sahsiah remaja tersebut. Keadaan ini menyebabkan remaja mencari jalan keluar dengan bersifat agresif dan memberontak. Biasa golongan remaja ni dia akan memberontak lah kalau ibu bapa larang untuk buat benda ni, buat benda tu, macam tu. Okay, yang kedua, masalah keluarga. Contoh masalah keluarga ialah keluarga yang berpecah belah akibat penceraian, kehilangan tempat bergantung dan sering berlaku pertengkaran ibu bapa. Remaja yang mempunyai masalah keluarga sering mencari tempat bagi melepaskan tekanan yang dihadapi mereka. Selalunya family yang berpecah belah macam ni, memang benda ni biasa berlaku lah. Sebab anak-anak stres dengan mak bapak yang selalu bergaduh. Yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Kelompok rakan sebaya diakui dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan seseorang remaja tentang perilakunya. Rakan sebaya mempunyai nilai-nilai tersendiri yang mempunyai pengaruh yang ketara kerana mereka dapat mempengaruhi disiplin seseorang remaja. Okey, maksudnya dalam berkawan ni, seseorang remaja tu dia mudah ambil keputusan melalui kawannya. Contohnya, kawan dia tak nak isap rokok. Lepas tu, kawan dia cakap isap lah rokok ni. Lepas tu, dia pun terikut. Dan yang terakhir sekali, kurang didikan agama. Okay. Jika ibu bapa tidak menerapkan ajaran agama dalam diri remaja,
Sedikit sebanyak remaja tersebut akan kurang panduan dalam menghadapi cabaran sosial. Pendidikan agama perlu diterapkan dalam diri remaja sejak kecil. Macam peribahasa, melontok bulu biarlah dari rebungnya. So, ibu bapa yang mencorakkan anak. Baik. Dan yang ketiga, cara mengatasi gejala keruntuhan akhlak. Pendidikan dan pembentukan anak-anak adalah bermula dari rumah, kerana sejak kecil lagi ibu bapa lah yang mencorakkan anak-anak. Namun kini, ibu bapa yang berkejaya sibuk mengejar urusan dunia sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak. Ibu bapa merupakan acuan untuk membentuk akhlak anak-anak di rumah. Yang bermaksud, zaman sekarang ni kebanyakannya ibu bapa dia tak ambil berat tentang anak-anak. Anak-anak dia buat apa, anak-anak dia dah belajar tentang buat benda baik, amalkan benda baik ke. Ibu bapa jarang ambil berat pasal tu. Sebab tu boleh jadinya keruntuhan akhlak, berlakunya gejala keruntuhan akhlak. Kat sini ada 3 poin lah yang saya highlightkan, iaitu yang pertama, peranan ibu bapa. Kedua, peranan institusi pendidikan. Dan kesedaran diri sendiri. Kesedaran diri sendiri ni, kalau remaja tu sendiri tak sedar dengan diri dia, dia tetap juga akan buat. Dia kena tahu benda ni salah. So, memang benda tu kena belajar lah dari kecil supaya dia terbiasa. Okay. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.